Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Peratus keluar mengundi pada pilihan raya kecil PRK Kemaman setakat 4 petang tadi sebanyak 60%. 49 pusat pengundian ditutup pada 6 petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan proses pengundian hari ini berjalan lancar. Proses perjumlahan undi dijangka siap seawal-awalnya pada pukul 9 malam ini. Seramai 141,043 orang layak mengundi pada PRK kali ini. Tambah baik sistem pengurusan pilihan raya. SPR perkenal sistem pendigitalan baharu dengan PRK Kemaman menjadi platform pertama penggunaannya. Pengerusi SPR berkata, SPR akan melihat keberkesanannya bagi melakukan penambahbaikan pada masa akan datang. Sebelum ini, pegawai SPR melakukan kerja-kerja dokumentasi dan mengisi data berkaitan pilihan raya berdasarkan borang 13, 14 dan 15 ke dalam sistem berkenaan. Malaysia berjaya dipilih semula sebagai Ahli Majlis Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO kategori C untuk penggal 2024-2025 sekaligus mencatat kemenangan bagi penggal ke-10 berturut-turut. Malaysia menduduki tangga ke-10 daripada 20 kerusi dengan 134 daripada keseluruhan 166 undian yang sah. Menteri Pengangkutan menganggap kemenangan ini sebagai pengiktirafan IMO dan negara-negara ahlinya. Garis Panduan Perancangan GPP tapak perkhemahan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan siap sepenuhnya. Menterinya berkata ia akan menjadi panduan pengurusan dan pengoperasian tapak perkhemahan untuk pihak berkuasa, pengusaha, operator dan orang awam. Penyediaan GPP itu dimulakan ekoran kejadian tanah runtuh tapak perkhemahan di Batangkali, Selangor, Disember tahun lalu. Penganjuran bengkel bagi menghasilkan kandungan yang menerapkan nilai-nilai Islam perlu diperbanyak. Cadangan itu disuarakan Menteri Komunikasi dan Multimedia bertujuan untuk mengasah bakat dalam menghasilkan kandungan berunsur Islamik yang lebih menarik dan diminati ramai. Beliau berkata demikian selepas menjadi panel dalam sesi perbincangan bertajuk Reveal Wisdom and Creative Media pada World Quran Convention pagi tadi. Dakwaan pihak tertentu kononnya lebih ramai ahli parlimen dari kerajaan akan menyokong Perikatan Nasional PN hanyalah spekulasi semata-mata. Menteri Komunikasi dan Digital meminta supaya ahli politik parti pembangkang berhenti mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan masyarakat. Bimbang dan tidak lena tidur. Itu antara reaksi penduduk di sekitar Kampung Pengkalan Maras, Batu Rakit setiap kali tibanya musim tengkujuh. Ini kerana hakisan pantai di kawasan tersebut semakin buruk setiap tahun. Terbaru, ombak setinggi hampir 2 meter bersama angin kencang yang membadai kawasan pantai minggu lalu. Ia menyebabkan beberapa buah bangsal kayu dihanyutkan ombak. Penduduk sekitar menyifatkan kejadian itu adalah yang terburuk sejak 10 tahun lalu. Remaja lelaki berusia 13 tahun yang terlibat dalam kes cubaan samun seorang pemandu e-hailing Isnin lepas akan dituduh di Mahkamah Magistrate Sungai Petani esok. Ketua Polis Daerah Kuala Muda berkata, kes telah dirujuk kepada pendakwa raya dan arahan pertuduhan telah dikeluarkan. Remaja itu akan dituduh di bawah Seksyen 393 Kanun Keseksaan. 69 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi Jabatan Imigresen Malaysia di Kampung Pantai dalam awal pagi tadi. Ia sebahagian daripada 110 warga Indonesia yang diperiksa dalam operasi tersebut. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Operasi, mereka ditahan atas pelbagai kesalahan. Satu saman turut dikeluarkan kepada satu warga Malaysia yang dipercayai melindungi parti. Kesemua tahanan ditempatkan di Depoh Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan dan tindakan lanjut. 13 lelaki ditahan dan lebih 38,000 liter diesel dirampas. Diesel dianggar bernilai lebih RM82,000. Turut disita 15 buah lori, 32 tangki IBC, 15 unit pam minyak dan wang tunai RM21,000. Pengarah KPDN Negeri Sembilan berkata, rampasan dibuat ketika serbuan sebuah premis tanpa nombor di Kampung Kebun Jimah, Port Dickson semalam. Kesemua tahanan berusia 20 hingga 54 tahun disyaki berurusan dengan barang kawalan berjadual tanpa lesen atau permit sah.
Jangkitan HIV perlu diturunkan sehingga 90% bagi menamatkan AIDS sebagai ancaman kesihatan awam menjelang tahun 2030. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan berkata, jangkitan baru HIV AIDS di Malaysia secara amnya catat penurunan sebanyak 50% antara tahun 2000 hingga 2009. Namun mulai tahun 2010 sehingga kini, kadar penurunan semakin perlahan iaitu hanya 24% antara tahun 2010 hingga 2022. Trend peningkatan gejala buli terhadap wanita dalam aspek keganasan rumah tangga dan buli siber menunjukkan peningkatan di Negeri Sembilan. Exco Wanita Keluarga dan Masyarakat Negeri Sembilan berkata, sehubungan itu kerajaan negeri buat julung kali menganjurkan program kesedaran Negeri Sembilan Goes Orange yang melibatkan kira-kira 1,000 peserta bagi memberi kesedaran khususnya berhubung isu yang perlu diambil perhatian berkaitan keganasan rumah tangga. Badan Bukan Kerajaan NGO yang membuat kutipan bagi bencana di dalam dan luar negara akan dikawal Yayasan Pembangunan Islam Malaysia YAPIM. Ia bagi mengelakkan kejadian penyelewengan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk itu NGO perlu berdaftar dengan YAPIM. Sementara itu jelas beliau mana-mana NGO yang didapati menyeleweng akan disenarai hitam. Hampir RM4 juta sudah disumbangkan Humanitarian Care Malaysia MyCare menerusi 4 fasa kepada Palestin. RM500,000 diserahkan masing-masing untuk fasa 1 dan 2. RM1.1 juta pula diserahkan masing-masing pada fasa 3 dan 4. Daripada jumlah itu, MyCare Johor telah menyumbangkan RM700,000 setakat ini. 1,800 peserta dari dalam dan luar negara terlibat dalam World Quran Convention 4.0 yang berlangsung hari ini. Konvensyen antarabangsa anjuran JAKIM itu bertujuan membudayakan nilai positif dalam komuniti Muslim berpandukan Al-Quran dan Hadis. Bertemakan Serve to be Served, a Divine Guidance from Surah Al-Insan, turut menjadi pencetus membina legasi yang Muslim leaders for the world. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP selalu peruntukan RM360,000 bagi membangun 6 rumah hijau yang melalui program pembangunan agropenuh asnaf laman hidroponik. Seramai 6 asnaf tani terpilih kini mampu memperoleh pendapatan RM1,500 untuk sekali tuaian, sekaligus membantu mereka menjana pendapatan. Inisiatif Bomba Komuniti Prima yang pertama dilancarkan di Residensi Meru Ipoh bagi memberi latihan kebombaan asas kepada penduduk. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata, ia hasil kerjasama rentas agensi antara JBPM bersama Perbadanan Prima Malaysia. Usaha ini bagi menjamin keselamatan penduduk Prima dan sebagai langkah pencegahan risiko kebakaran. Utamakan kesejahteraan rakyat menjadi agenda program setahun bersama Kerajaan Madani. Program bakal berlangsung 8 hingga 10 Disember ini. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKD berkata, ia menjadi platform terbaik kerajaan mendekati rakyat sekaligus menyebarluas perancangan dan pencapaian kerajaan. Pelbagai pengisian menarik antaranya jualan Mega Madani, kaunter bayaran saman yang menawarkan potongan sehingga 50% serta Karnival Kerjaya. Ini Batik Malaysia menjadi tema sambutan Hari Batik Malaysia 2023 yang berlangsung di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Kelainan sambutan kali ini antaranya Zoom Batik dan jualan Rahmah Batik yang menawarkan harga barangan batik di bawah RM100. Sambutan ini berlangsung hingga 4 Disember bermula 10 pagi hingga 10 malam. Juga disambut serentak di seluruh negara. Program Silang Budaya Negeri Sembilan dengan Sumatera Barat Indonesia merapatkan hubungan silaturahim negara serumpun. Program berasaskan konteks budaya, kesenian dan adat warisan. Exco Warisan Teknologi, Inovasi dan Digital Negeri Sembilan berkata, ia turut memberi kesedaran kepada golongan muda berhubung kepentingan dan keunikan adat dan budaya di Negeri Sembilan. Program menyasarkan penyertaan sehingga 200 orang, khususnya daripada kumpulan pelajar Institut Pendidikan Tinggi. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Falsafah Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Anugerah itu diterima dalam sidang khas hari pertama Istiadat Convocation ke-23 di Dewan Sultan Ibrahim Kampus Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM Batu Pahat. Anugerah berkenaan diberikan bagi menghargai sumbangan dan kecemerlangan baginda dalam kepimpinan lestari kepada UTHM, bangsa Johor dan Malaysia.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyaksikan pertukaran dokumen pelaburan tenaga antara syarikat-syarikat Malaysia dan Kerajaan Negeri Pahang dengan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar di Abu Dhabi yang melibatkan Tenaga Nasional Berhad, Cita Global Berhad, Malakoff Berhad, Saipak Resources Berhad, Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dan Tadau Energy yang berhad. Ia susulan pemeteraian MOU antara Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA dan Masdar pada 5 dan 6 Oktober lalu. Malaysia mengharapkan komitmen padu daripada semua negara terlibat pada perhimpunan COP28 berhubung perubahan iklim. Jelas Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, penyertaan Malaysia dimanfaatkan sebaiknya untuk berkongsi usaha negara berdepan cabaran itu. Pavilion Malaysia di Expo City Dubai menjadi medan mengetengahkan peranan Malaysia memacu masa depan hijau menggunakan pendekatan inovasi, amalan kelestarian dan kolaborasi strategik. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA sambut baik pengumuman kerajaan berkaitan pengecualian visa kemasukan kepada pelancong China dan India. Menurutnya, ia langkah penting ke arah menggiatkan semula ekonomi dan sektor pelancongan pulau Peranginan itu. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan kesan akibat pandemik dan merancakkan semula sektor pelancongan secara keseluruhan. Pemerkasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjadi kunci kejayaan agenda peralihan tenaga negara. Menurut Majlis Industri Tenaga EIC, langkah itu mampu mempersiapkan modal insan dengan kepakaran selari keperluan masa depan. Ia juga menyumbang kepada penyertaan inklusif seluruh masyarakat untuk menjayakan agenda bebas karbon tanpa meminggirkan mana-mana kumpulan. Sehingga kini lebih 15,000 rakyat Palestin telah terbunuh sejak konflik tercetus pada 7 Oktober lalu. Pihak Kesihatan Palestin memaklumkan ribuan lagi masih hilang dan dikhawatiri tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kenyataan PBB pula menyebut sebanyak 80% daripada 2.3 juta penduduk Gaza telah dihalau dari kediaman mereka dan terpaksa berteduh di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, 109 rakyat Palestin dilaporkan terbunuh manakala ramai lagi cedera. Hanya beberapa jam selepas gencatan senjata terbaru berakhir pada Jumaat. Kementerian Kesihatan Palestin berkata kebanyakan yang tercedera adalah wanita dan kanak-kanak. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berkuat kuasa pada 24 November berakhir pada pagi semalam. Tabung Kecemasan Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF menggesa supaya gencatan senjata di Gaza diteruskan. Seruan dibuat selepas Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza. Jurucakap UNICEF menegaskan tindakan rejim Zionis itu tidak hanya akan membawa lebih banyak kesengsaraan. Dalam pada itu, rejim Zionis dilihat menyasarkan pejuang Hizbullah di Lubnan apabila pada Jumaat mendedahkan satu video serangan udara terhadap kumpulan itu. Bagaimanapun, tiada lokasi tepat atau tarikh rakaman didedahkan. Serangan berkenaan telah mengorbankan 3 orang di selatan Lubnan. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.